Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid. Hari ini cikgu akan sampaikan pembelajaran PDP untuk reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey. Hari ini kita akan mempelajari unit 1 iaitu amalan bengkel. Di mana dalam unit 1 ini kita akan mempelajari mengenai keselamatan bengkel. Untuk 1.1 amalan keselamatan dan seterusnya, standard kandungan dia, standard pembelajaran dia 1.1.1, di mana murid setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Okey, murid-murid semua dah bersedia untuk belajar? Dah sedia untuk teruskan pembelajaran pada hari ini? Harap murid-murid dapat bersedia dan memberikan perhatian sepenuhnya sepanjang pembelajaran ini. Okey, kita masuk ke tajuk yang pertama iaitu peraturan keselamatan bengkel ya. Yang ini untuk peraturan keselamatan bengkel. Maknanya secara amnya untuk bengkel itulah, keseluruhan bengkel tu. Okay. Peraturan keselamatan perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Okey, peraturan yang pertama. Patuhi semua tanda keselamatan di bengkel. Okey, maksudnya apabila kita berada di bengkel, kita akan dapat melihat macam-macam label, tanda signboard ataupun arahan-arahan peraturan keselamatan yang biasanya dilekat di setiap sudut dekat bengkel tu, sama ada dekat sudut ke ataupun setiap tempat-tempat tertentu. Dan itu perlu dibaca oleh murid dan perlu dipatuhi. Okey. Contohnya macam ni, nampak tak dekat gambar ni, dia dekat atas dia sebut utamakan keselamatan. Maknanya murid-murid kena utamakan keselamatan ya. Yang kedua, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti. Itu apa murid-murid? Ya, betul ya. Okey, kita perlu buka tingkap dan pintu ni agar bengkel itu sepatutnya mesti mempunyai pengudaraan yang baik, iaitu udara ada yang masuk dan ada yang keluar, dan juga mestilah mempunyai pencahayaan yang baik ya. Sebab bila kita melakukan apa-apa aktiviti, kita perlu pencahayaan yang baik. Okey, seterusnya yang ketiga. Bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Okey, biasanya dalam 10 minit yang terakhir, kita dah berhenti ya buat kerja, apa-apa kerja kita dah berhenti. Kita kemas semua barang, letak semula peralatan di tempat dia. Tapi sebelum letak tu, pastikan bersihkan dahulu peralatan tu dengan cara yang betul. Bersihkan peralatan pun ada cara dia dan ada peraturan dia agar peralatan tu boleh tahan lama lah. Kemudian meja tu, pastikan lap, bersihkan, tak ada habuk lagi dekat meja tu. Lantai semua, sampah-sampah semua sapu dan buang. Okey. Seterusnya, masih lagi peraturan keselamatan bengkel yang keempat. Okey, letakkan beg di tempat yang disediakan. Okey. Kenapa kita tak boleh bawa masuk beg ke dalam bengkel? Betul. Kita tak boleh bawa masuk beg ke dalam bengkel kerana boleh mengganggu kita menjalankan atau melaksanakan aktiviti di dalam bengkel. Dia akan menghalang laluan kita dan juga akan menyebabkan ruangan tak luas lah. Okey, biasanya beg-beg ni diletakkan di luar di rak yang telah disediakan oleh guru RBT. Dan sekiranya tak ada tempat, kalau contohnya kita bawa buku saja, jadi buku tu bolehlah bawa masuk ke dalam bengkel ya.
Okey. Yang kelima, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Okey, ni yang penting ah. Alatan apa sahaja alatan yang kita gunakan, pastikan dengan kebenaran guru. Walau sekecil alatan sekalipun, contohnya stapler ke, gunting ke, tetapi mestilah setelah mendapat kebenaran guru. Okey, yang seterusnya keenam. Patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Okay, sebelum masuk ke dalam bengkel, biasanya murid-murid akan beratur di luar bengkel. Okay. Kemudian, guru tu dia akan terangkan apa yang boleh dilakukan, apa yang boleh dibuat dan peraturan bengkel sebelum murid tersebut masuk ke dalam bengkel itu. Dan kalau boleh, murid-murid itu kenalah dengar dengan teliti ya, dan patuhi. Okey, itu untuk peraturan keselamatan bengkel. Okey, sekarang kita masuk kepada peraturan keselamatan diri. Okey, ini untuk keselamatan diri ya. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Okey. Peraturan keselamatan diri yang pertama. Ikat atau masukkan tudung ke dalam apron. Jangan biar dia terkeluar, sepa-sepa, berjuntai ya. Siapa yang pakai tudung tu kena masukkan ke dalam apron. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, ini bagi murid yang tidak memakai tudung. Okey, rambut yang panjang perlulah diikat. Ikat rambut yang panjang ya. Yang seterusnya yang ketiga. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Baju yang sesuai, kasut pun mestilah pakai kasut. Kalau boleh kasut yang bertutup, tidak boleh berkaki ayam ya. Okey. Dan seterusnya kita tengok ini peraturan keselamatan diri tadi untuk murid lelaki dan murid perempuan ya. Tengok contoh kat sini. Okey. Sini tudung dimasukkan ke dalam apron dan rambut hendaklah diikat kemas. Okey, tali leher. Okey, tali leher lelaki pun pakai, perempuan pun pakai kan. Okey, tapi biasanya lelaki yang pakai. Okey, tali leher tu kalau nak boleh tanggalkan tali leher. Kalau nak tanggalkan, boleh tanggalkan tali leher tu dan simpanlah. Sekiranya murid dia tak nak tanggalkan tali leher, boleh. Tapi dengan syarat tali leher tu hendaklah dimasukkan ke dalam apron. Kemudian, okey. Lengan panjang, murid perempuan yang berlengan panjang hendaklah melipat lengan tu sehingga paras siku lah, agar memudahkan untuk melakukan aktiviti. Okey, murid juga dikehendaki memakai apron. Okey, semua kena pakai apron dan memakai kasut yang bersesuaian. Okey. Kita teruskan pula dengan peraturan keselamatan alatan. Okay, tadi kita dah belajar 2 peraturan keselamatan, iaitu peraturan keselamatan bengkel yang pertama, yang kedua peraturan keselamatan diri, dan yang ketiga ni kita belajar peraturan keselamatan alatan. Alatan ni maknanya apa sahaja alatan yang ada dalam bengkel tersebut, dalam bengkel RBT. Alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Okey, yang pertama, bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Okey, pastikan betul-betul lah. Peralatan apa sahaja peralatan yang ada di bengkel, pastikan bertanya dan minta tunjuk ajar guru bagaimana untuk menggunakannya. Okey, walaupun kita rasa kita dah tahu macam mana nak guna peralatan tu, kita pernah guna contoh macam gunting, tetapi mungkin tak semua ya, mungkin sebenarnya cara kita guna peralatan tu salah dan teknik yang digunakan sebenarnya tak betul. Okey, dengan adanya tunjuk ajar daripada guru ini, okey, guru akan membantu murid dan beritahu murid, mengajar murid macam mana nak guna peralatan tu. Contohnya gunting. Macam mana cara menggunakan gunting, jari yang digunakan macam mana yang paling sesuai untuk menggunakan gunting. Okey.
Seterusnya yang kedua, berhati-hati semasa menggunakan alatan. Okey, dalam masa menggunakan alatan ni kenalah berhati-hati ya. Keselamatan yang paling perlu diutamakan. Walaupun kalau dalam ni gambar ni memanglah guna mesin kan. Walaupun tak guna mesin pun, dan sekolah rendah biasanya kalau dia guna gunting sahaja pun, gunting tu perlu juga digunakan secara berhati-hati. Okey. Seterusnya yang ketiga, laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru. Okey. Kalau ada alatan yang rosak macam ni, okay, kita kenalah segera laporkan kepada guru. Kalau ada peralatan yang hilang pun kena segera laporkan kepada guru. Okey. Seterusnya, bersihkan alatan selepas digunakan. Okey, ini contoh macam mana nak bersihkan peralatan gunting dengan keyboard. Tapi sebenarnya setiap peralatan tu ada cara untuk membersihkannya agar dia lebih tahan dan juga selamat. Okey, maknanya kita tak cedera lah semasa membersihkannya. Okey, macam gunting ni kita gunakan reja, titiskan minyak kan. Lepas tu gini guna vacuum dengan lap. Okey. Seterusnya, simpan alatan di tempatnya semula setelah digunakan. Okey, biasanya peralatan yang ada dekat bengkel RBT dia telah diletakkan di tempat yang tertentu. Okey. Contohnya dalam susunan sekarang ni, contohnya dalam laci ni semua ada pisau sahaja. Pisau dan dia ada labeling dia. Dia dah labelkan dekat sini. Okey, laci ini untuk peralatan apa? Okey, yang ini seterusnya laci ini untuk peralatan apa. Jadi setiap laci tu dia ada label dia sendiri. Jadi murid-murid kalau nak cari peralatan dia cuma perlu baca label tu baru dia buka laci tersebut. Dan ingat, lepas gunakan dan bersihkan barulah diletakkan semula ke dalam laci mengikut tempat dia. Tempat asalnya. Okay. Tapi ingat jangan simpan peralatan yang dibersihkan. Contoh ada murid yang bersihkan, dicuci dengan air. Tak boleh simpan macam tu je, perlu dilap sehingga betul-betul kering ya. Okay, seterusnya gunakan alatan dengan cara yang betul. Okay, setiap alatan tu ada cara dia betul, ada teknik dia, ada langkah-langkah untuk menggunakannya. Ini salah satu contoh dia saja untuk menggunakan alat pemadam api. Bukan suka-suka boleh guna, dia ada cara dan langkah-langkah dia untuk menggunakannya. Kena ikuti langkah-langkah ini agar dia boleh menggunakan alat pemadam api ini dengan selamat. Okey, seterusnya. Okey, ingat dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan. Okay, ini sangat penting ya. Terutama macam sekolah ni kadang-kadang dia masih lagi rasa nak macam budak ada lagi kan rasa nak main. Tapi ingat, bengkel RBT bukan tempat untuk bermain-main. Okey. Kalau terutama sekali semasa menggunakan alatan, tengok budak perempuan dia pegang apa? Pegang gunting. Dalam keadaan dia pegang gunting, boleh pula dia berlari dengan kawan dia? Tak boleh ya. Kalau terjatuh, tersadung, maunya gunting ni terkena kat kawan, terkena diri sendiri kan dah boleh kan cedera nanti. Kita tak nak ada kemalangan ataupun kecederaan semasa berada dekat di bengkel RBT. Okey, itu adalah peraturan keselamatan alatan. Dan yang terakhir sekali, kita masuk kepada peraturan keselamatan bahan. Okey, bahan. Sebelum ni kita dah belajar tadi mula-mula bengkel, keselamatan bengkel, kemudian peraturan keselamatan diri, seterusnya peraturan keselamatan alatan dan yang terakhir ni adalah peraturan keselamatan bahan. Okey, terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Okay, yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Okey. Okey, bertanyakan. Yang pertama, bertanyakan cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Okey, setiap bahan tu yang kita gunakan, pastikan kita kena tanya betul-betul guru bagaimana nak gunakannya. Contohnya minyak gas ke, tina ke atau apa sahaja, perlulah tanya
guru dahulu macam mana cara menggunakannya. Walaupun kita rasa kita tahu nak guna, tapi bila berada di sekolah, dekat RBT, kita tetap kena tanya cikgu tu macam mana cara nak gunakan bahan tersebut. Okey, yang kedua, simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Okey, ini adalah contoh-contoh, beberapa contoh almari tempat penyimpanan bahan-bahan yang berbahaya dan mudah terbakar. Okey, contohnya kita akan minggu depan kita akan belajar tentang simbol-simbol lah. Jadi, dengan hanya melihat pada simbol ni, kita tahu apa bahan yang terdapat dalam almari ini. Okey, jadi bukan semua orang boleh suka-suka ambil barang yang dalam almari. Kalau ada dikategorikan tempat itu adalah bahan yang berbahaya, kita jangan, terutamanya murid, jangan suka hati ambil kan. Mana kita tahu ada asid ke, bahaya. Kalau ada simbol ni, ini kita tahu lah untuk peti kecemasan dan juga ubat-ubatan. Okey. Dan seterusnya, berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Okey, contohnya ini gambar ni tak adalah ini lebih pada alatan lah gambar ni, tapi apa yang cikgu nak bagi tahu sini, bahan berbahaya ni contohnya minyak gas ke ataupun apa sahaja bahan yang berbahaya dan mudah terbakar, kenalah sentiasa berhati-hati menggunakannya. Kemudian seterusnya, bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Kalau ada tertumpah je, tak kira lah cair jenis apa sekalipun, contohnya air biasa, air kosong je pun, tapi tetap kena bersih dan lap dengan segera. Kita tak nak lah nanti tiba-tiba ada murid yang terpijak, dia tergelincir pula. Bahaya. Jadi, apa sahaja benda yang terjatuh di atas lantai, kena segera dibersihkan. Seterusnya, gunakan bahan dengan berhemah dan cermat. Okey, maksud berhemah dan cermat ni, okey, kita kena guna berhati-hati, okey, dan kemudian kita guna mengikut keperluan sahaja. Jangan suka membazir. Okey, contohnya kita nak bakar lah, nak bakar. Cikgu cakap boleh guna minyak gas sedikit kan. Jadi kita ni, kita janganlah sampai nak habiskan 1 galen minyak gas tu tuang untuk dapatkan api. Tak, kita kena guna sedikit yang seboleh untuk bakar sahaja. Maknanya berhemah dan cermat. Mengikut keperluan dan berhati-hati. Okey. Seterusnya, simpan bahan yang mudah rosak di tempat sesuai. Apa maksud dia? Simpan bahan mudah rosak, yang mudah merosak di tempat sesuai. Okay, cikgu bagi salah satu je contoh ya. Kalau kamu faham, RPT ni dia ada mengajar, ada kemahiran memasak. Jadi bahan-bahan untuk memasak tu contohnya seperti kobis ke sayuran, buah-buahan. Okey, bolehlah kita letak ke dalam peti sejuk. Okey. Seterusnya, cikgu ulang lagi sekali dan untuk ingatan sekali lagi. Paling penting yang perlu kita ingat semasa kita berada kat bengkel, kita mestilah mematuhi peraturan yang ditetapkan di bengkel RBT untuk mengelakkan kemalangan berlaku. Peraturan yang telah ditetapkan tu termasuklah peraturan bengkel, peraturan keselamatan diri, peraturan keselamatan alatan dan juga peraturan keselamatan bahan. Ya. Okey, seterusnya. Ingatan sekali lagi, yang paling cikgu utamakan ada 2 ni yang cikgu utamakan ya. Sekiranya terdapat kemalangan atau kerosakan peralatan, pastikan laporkan segera kepada guru. Okey, ada peralatan rosak je atau hilang, laporkan segera. Dan yang paling utama cikgu tak ada buat kat sini, jangan sesekali bermain ataupun bergurau senda semasa berada di dalam bengkel RBT. Okey. Ini itu sahaja untuk pelajaran bagi amalan keselamatan, iaitu keselamatan semasa berada di bengkel. Okey. Seterusnya, cikgu nak kamu buat kerja rumah. Cikgu dah masukkan ke dalam Google Classroom. Untuk mengakses kerja rumah tersebut, pastikan menggunakan email MOE. Due date latihan pada hari Sabtu ni. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye.